اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, sebahagian daripadanya untuk minuman kamu, dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok tumbuh-tumbuhan untuk kamu, melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya. Ia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanam-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar serta anggur, dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Dan ia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan, dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahaminya. Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan jenisnya, dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah. Bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah itu. Dan dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut, hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Dan selain itu engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya. Dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya, supaya ia tidak menghayung-hayungkan kamu. Dan ia mengadakan sungai-sungai serta jalan-jalan lalu lalang
supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu tuju. Dan ia mengadakan tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintang-bintang pada waktu malam. Mereka dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Ayat-ayat yang kita bacakan masih lagi berada dalam surah An-Nahl. Surah Lebah. Surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14 pada ayat yang ke-10 sehingga ayat 16. Kesemua ayat yang kita bacakan ini ialah tanda-tanda adillah dalam mengisbatkan ketuhanan, keesaan, kekuasaan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ayat yang sebelum ini Allah Taala menceritakan tentang Allah yang berkuasa yang menjadikan langit dan bumi dan menjadikan manusia, menjadikan binatang ternakan yang penuh manfaat dan kebaikan untuk kamu, bukan hiasan bagi kamu, menjadikan bagi kamu kenderaan-kenderaan yang memudahkan kamu dalam melakukan perjalanan, bukan kenderaan-kenderaan yang kamu jadikan sebagai tunggangan serta perhiasan. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, diciptakan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang berikutnya tanda-tanda lain akan kekuasaan Allah, bagi melemahkan kelompok dan golongan yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala dan sembahan-sembahan, supaya mereka meyakini dan mengetahui yang mereka sembah selain Allah tidak memberi apa-apa pun manfaat, bahkan tidak mencipta sesuatu pun walau seekor lalat, bahkan tidak mentadbir dan tidak menguruskan, bahkan tidak berkuasa, bahkan tidak mempunyai apa-apa kebaikan dan kemuliaan. Allah dalam menceritakan segala nikmat-nikmat kejadian, maka Allah Ta'ala nak beritahu nikmat ini tanda Allah pemurah. Kerana kesemua nikmat-nikmat ini untuk manfaat manusia. Kerana itu kalau kita melihat hadis-hadis penciptaan, bila mana Nabi SAW memegang tangan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sambil berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan gunung pada hari Ahad. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Isnin. Dan menciptakan galian dan mineral pada hari Selasa. Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Dan menebarkan seluruh binatang melata di bumi pada hari Khamis. Dan menciptakan Adam seakhir-akhir kejadian, iaitu pada hari Jumaat, selepas asar yang menghampiri maghrib. Sepakat para ulama' bahawa makhluk yang terakhir yang Allah cipta ialah Adam AS. Dengan bahasa lain manusia. Allah ciptakan terlebih dahulu langit dan bumi dan segala isi kandungannya, bahkan segala kemudahan-kemudahannya, sebagai persiapan, sebagai suatu nikmat kepada manusia. Umpama kita kalau buat rumah, kita siapkan rumah dulu, last kali orang masuk. Maka Allah ciptakan seluruh makhluk-makhluk yang akan berkhidmat kepada manusia. Maka antara sebab kenapa manusia diciptakan yang terakhir, bagi menunjukkan kelebihan manusia itu sendiri. Dan bagi menunjukkan bahawa alam ini berkhidmat pada manusia. Maka disiapkan. Dan bagi menunjukkan bahawa pemurahnya Allah. Umpama seorang ayah dah siap belaka dah. Motor, kereta, rumah pada anak dia. Belum anak dia kahwin, dia dah beri belaka dah. Supaya manusia mengetahui banyaknya nikmat Allah. Sebab itu surah ini dinamakan sebagai surah An-Ni'am. Selain daripada makna ataupun surah An-Nahlu, dinamakan juga surah ini dengan nama surah An-Ni'amu. Apa maksud ni'amu? Nikmat-nikmat. Yang Allah membilang-bilangnya di sini, supaya manusia bersyukur dan mengetahui betapa pemurahnya Allah. Dan supaya manusia hanya menyembah Allah. Kerana semuanya ini sebenarnya sudah menjawab, kenapa kamu tidak patut menyembah lain Allah? Dan kenapa kamu tidak patut menyembah berhala? Kenapa tak patut? Kerana berhala itu sendiri kamu ciptakan dan kamu namakan.
Kamu mandikan dia. Dan kamu letakkan tempat itu, tempat ini. Dan kamu yang muliakan dia, bukan dia yang muliakan kamu. Maka ini antara ayat-ayat yang bukan sekadar menyebut tentang ciptaan, tetapi ia adalah ketauhidan, tauhid. Yang menunjukkan keesaan Allah SWT. Artinya bila kita membahaskan tentang hikmah, manusia makhluk terakhir diciptakan kerana banyak sebab. Dalam hadis Nabi kata, awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan ialah qalam. Yang pertama. Dan yang akhir yang Allah ciptakan manusia. Kenapa? Qalam ialah alat pada ilmu. Manusia itu sendiri ialah orang berilmu. Arti qalam tu berkhidmat pada manusia. Sebagaimana matahari, bulan, bintang, seluruhnya berkhidmat pada manusia. Tiba-tiba manusia yang Allah beri segala kemudahan ini, dia mengkufuri Allah. Mensyirikkan Allah. Allah beri segala nikmat, tiba-tiba dia tak fikir. Ingat Tuhan sebenar. Sebab itu Allah menegaskan berkali-kali. Dengan firman Huwallazi, dan dia Allah. Tidak ada yang lain. Huwa cukup menyebut maksud Allah, tapi Allah kuatkan lagi. Huwallazi, dia sahaja, tak ada yang lain. Jangan fikir yang lain yang akan buat. Tak ada. Tak ada yang duanya, tak ada yang tiganya, tak ada yang empatnya. Dia sahaja Allah. Anzala minas sama'i ma'a, yang menurunkan dari langit itu air. Baik, kalau ayat sebelum ni cerita tentang cipta langit, bumi, menceritakan tentang kejadian manusia, bukan menceritakan tentang kejadian binatang-binatang, maka semua benda ni dia akan hidup dengan sebab apa? Sebab hujan. Dengan turunnya hujan, maka tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh makanan binatang ternakan kamu. Yang dimakan oleh binatang-binatang tunggangan kamu. Yang akan menyejukkan dunia tempat kamu tinggal. Kalau tidak panas dunia ni mati kering kamu. Bagaimana bila kita tengok negara-negara yang dilanda dengan kemarau, kepanasan yang mencairkan tar jalan. Bukan menyebabkan kematian yang begitu ramai. Maka turun hujan sebagai satu rahmat kehidupan. Kata Allah, dia je yang turunkan hujan dari langit. Lakum minhu, dan bagi kamu. Yang ini milik kamu. Minhu, daripada air hujan tadi. Syarab, minuman. Bayangkan, semua orang tahu bahawa air hujan ini ialah sedutan daripada air laut. Dengan matahari yang memanaskan laut, lalu naik wap air, lalu bentuk awan-awan dan diturunkan hujan. Yang anehnya Allah Ta'ala menjadikan hujan ini dalam keadaan dia tak masing. Walau sumbernya air hujan, sumbernya air laut. Proses penyulingan yang semula jadi. Kalau kita tengok dalam sistem penyulingan air, umpama yang dibuat di Saudi, yang dibuat di China sebagai contoh, bila mereka menyuling air tadi, tetap air tadi tak boleh diminum. Dah suling air laut, hanya boleh ambil wuduk je. Siap bagi amalan, hanya untuk wuduk. Walau meseng dia harga juta-juta. Untuk tapis air laut tu. Hanya boleh berwuduk. Lihat bagaimana Allah jadikan air hujan yang sumbernya dari air laut. Tawar, boleh diminum, sejuk, nyaman. Bukan sekadar untuk kamu, kata Allah. Lakum minhu syarab, minuman untukmu. Bahkan, wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan daripada air itu juga diambil manfaat oleh seluruh tanam-tanaman kamu. Perkataan syajar, yang ini semua tumbuhan. Wa imma tumbuhan yang ada kaki atau tak ada kaki. Maksudnya menjala atau yang mempunyai batang. Yang punya akar. Kata Allah, minhu, dan daripada air hujan ini syajarun. Pokok-pokok. Fihi tusimun, yang dengannya kamu menggemukkan binatang-binatang ternakan kamu. Pokok dari kamu yang boleh makan buah-buahannya. Dan tusimun, kata tusimun, kamu halau kambing kamu, lembu kamu untuk makan. Rumput-rumput, pokok-pokok yang tumbuh kesan daripada air hujan. Kan bila kemarau, binatang ternak kamu tak boleh makan. Maka lihat nikmat air hujan. Untuk kamu, kata Allah. Lakum, bagi kamu. Yumbitu lakum, dan dengan air hujan itu juga, Allah menumbuhkan lakum, bagi kamu juga. Kerana manfaat yang paling besar dunia ini, manusia yang miliki. Itu yang kaya manusia. Tak keluar pula senarai paling kaya, jin. Senarai yang kaya, jin. Yang paling berkuasa, jin. Tak ada, manusia-manusia. Kan Allah menyebut kata lakum, kamu.
Yang paling banyak mengambil manfaat dunia ini manusia. Binatang ambil sikit je manfaat. Binatang tengok kambing seekor je dia makan seminggu. Kita tengok kambing tiap-tiap hari makan. Binatang tengok tumbuhan mungkin dia makan sikit. Kita manusia ambil banyak. Makan lagi, jual lagi. Simpan dalam peti lagi, dalam store lagi. Mana binatang simpan makanan dalam peti? Maknanya binatang-binatang dia ambil manfaat sikit je. Manusia yang paling dominan mengambil seluruh manfaat ciptaan Allah. Bukan semua itu hilang untuk manusia. Allah ciptakan untuk manusia. Kata Allah lagi, yumbitu lakum bihi zar', ditumbuhkan dengan air, sebab air hujan bagi kamu itu zar'a, segala tumbuhan. Yang berbuah, yang tak berbuah. Lalu Allah menyebut satu contoh tumbuhan yang berbuah yang mana buahnya banyak manfaat berbanding buah yang lain. Allah menyebut wazaitun, dan pohon zaitun. Kenapa sebut zaitun? Tak sebut wah kelapa ke? Wan narji. Narji kelapa. Nakhil kurma. Kenapa tak sebut pokok lain dulu? Dia sebut pokok zaitun. Kerana ia bukan sekadar sumber makanan, dia sumber minyak. Sumber minyak boleh kita masak. Sumber minyak boleh kita nyalakan pelita. Sumber api. Yang banyak sehingga Allah bersumpah dalam ayat yang lain tentang wattini wazzaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Ya zaitun, kalau kita tengok orang yang tahu kelebihan zaitun, nescaya rumah mereka akan sentiasa ada buah zaitun. Kerana Allah bila menyebut selepas perkataan azhar, tumbuhan, Allah dahulukan zaitun. Kerana manfaat yang banyak, kelebihan yang banyak, keberkatan yang banyak, dan lain-lain, bahkan ia adalah pohon syurga. Wan nakhil, dan kurma, yang menjadi sumber makanan ruji yang tahan, yang boleh disimpan. Ini kurma ni kita boleh simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Boleh simpan. Mudah dibawa, mudah mengenyangkan, banyak khasiat. Yang tak terkira dia punya khasiat-khasiatnya. Sehingga kita disunatkan makan kurma dengan beberapa tujuan. Antaranya tujuan berbuka puasa. Antara tujuan untuk mengelakkan sihir. Bahkan menjadi sebab kepada masuk syurga. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu akan neraka walau dengan sebelah biji kurma. Maknanya dia menjadi sebab kita bila derma pelindung pada api neraka. Bahkan ia satu benda yang paling mudah untuk kita mendapat pahala, memberi makan orang buka puasa untuk dapat pahala macam mereka. Sebab apa-apa pun orang jember ambil makan kurma dulu. Kita dapat 2 pahala berbuka puasa. Yang bila kita nak sponsor orang buka puasa, nak suruh pahala tu kita dapat, bagi kurma dulu. Sebab orang tak terus makan nasi, dia ambil kurma. Dari situ kita terus dapat pahala orang berpuasa, sama sebagaimana dia berpuasa tak kurang sedikit pun. Allah menyebut perkataan nakhil dan pohon kurma. Bukan sekadar kerana kebiasaan orang Arab yang menjadi sumber utama mereka. Bukan kerana kelebihan pohon ini dan buah-buahnya. Disebabkan dia tidak ada musim yang kita katakan tertentu, bukan dia berbuah sepanjang tahun. Sentiasa ada, boleh disimpan sepanjang tahun. Sebab tu orang kafir pun tuan-tuan, dia makan buah kurma. Kita duk ingat macam kita orang Islam yang bukan. Mereka juga makan. Mereka juga jadikan sebagai diet mereka, makanan utama mereka. Bukan ekspor ke negara-negara Eropah, ke negara-negara di Amerika Syarikat meningkat setiap tahun. Sebab dia merupakan makanan kecerdikan sendiri. Mereka buat kajian IQ. Macam mana kurma membina IQ yang kuat. Kepada anak-anak, kepada pelajar-pelajar. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wal a'nab, dan anggur. Yang merupakan lambang kemewahan. Bahkan juga anggur ini juga ada khasiat sendiri. Kebaikannya sendiri. Dan sumber air yang baik. Ini bila kita makan anggur dengan banyak air macam buah tembikar juga. Sumber air yang baik. Wa min kulli thamarat, dan semua buah lain. Saya nak sebut belaka Quran jadi 80 juzuk lah. Nak semua buah. Buah ngekeh nak sebut, buah manggis, buah semeta, semua nak sebut. Maka memadai Allah menyebut buah-buah yang ada keutamaan dan kelangsungan yang lama, ketahanan yang kuat. Kita kalau buah ngekeh sekejap je lah. Kalau buah manggis, buah semeta sekejap je lah. Buruk. Ini buah-buah yang disimpan lama. Maka Allah sebut ni dulu kurma zaitun.
dek ketahanan dia, dek manfaat dia banyak. Tapi Allah tak lupa untuk sebut semua. Wa min kulli samarat. Dan semua buah-buah ini mendapat manfaat daripada air, hujan. Kan itu Allah sebut dalam ayat yang lain, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu catatan rezeki untuk kamu, yakni hujan yang turun. Punca rezeki kamu. Kemudian kata Allah, inna fi zalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Semuanya ini merupakan tanda-tanda keesaan Allah, kekuasaan Allah dan penyayang Allah, pemurah Allah bagi kaum yang ingin berfikir. Apakah berhala-berhala kamu yang menumbuhkan ini? Apakah berhala-berhala yang menciptakan ini? Maka ini sebenarnya telah melemahkan akal-akal manusia yang cuba menduakan Allah. Kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah An-Naml dengan makna yang sama. Bagaimana ayat ini? Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'a fa ambatna bihi hada'iqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum Allah bal hum qaumun ya'dilun. Kata Allah, siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan bagi kamu dari langit itu air dan menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun zata bahjatin yang indah menawan. Kebun tadi bila dia berbuahkan nampak lawa. Kita tengok ladang rambutan ataupun kebun rambutan. Bila dia berbuah nampak merah, kuning ataupun mana-mana buah nampak lawa. Bila dia mula berbuah atau mula subur, kita akan nampak kebun ini zata bahjah. Kata zata bahjah yang ada kecantikan yang luar biasa. Semangat tengok. Tuan-tuan tengok kebun-kebun yang berbuah pokok ni kita rasa semangat. Mempelang berbuah. Kita tengok pokok kelapa berbuah. Tengok pokok rambutan berbuah. Pokok tu berbuah. Dia memperlihatkan keindahan. Itu musim buah nampak lawa belakang. Zata bahjah kata Allah. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Kamu tak mampu menumbuhkan semuanya itu. Kamu tak mampu. Ailahum Allah. Adakah Tuhan lain selain Allah yang buat benda tu? Adakah berhala kamu yang buat? Adakah sekutu kamu yang buat? Jawab yang tu. Apakah ini yang kamu sembah siang malam? Dia buat benda ni. Dia cipta benda ni. Bal, bukan kamu ni. Bal hum qaumun ya'dilun. Banyak golongan yang melampau. Kenapa melampau? Kerana mereka tidak menggunakan akal. Mereka ikut apa yang dah jadi kebiasaan. Apa yang dah menjadi keselesaan nenek moyang mereka untuk mereka warisi. Kata Allah, wasakhkhara lakum. Dan Allah tundukkan kepada kamu. Dan Allah mudahkan kepada kamu. Allah ciptakan untuk kamu. Hayya'a limanafi'ikum. Allah sediakan benda ni untuk manfaat kamu. Dia perkataan sakhar memberi maksud mudah dan memberi maksud tahyi'. Maksud tahyi' yakni menyediakan bagi kamu. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah jadikan malam dan siang. Malam untuk kamu berehat. Malam untuk kamu tidur. Malam untuk kamu bertemu keluarga, berhimpun keluarga. Malam untuk kamu bermesra. Dan siang wan nahar untuk kamu mencari rezeki. Untuk kamu mendapat manfaat. Menyelesaikan hajat-hajat dan masalah-masalah kamu. Wasyamsa wal qamar. Dan kami jadikan cahaya matahari. Dan juga cahaya bulan. Kami jadikan matahari, kami jadikan bulan. Semuanya manfaat untuk kamu. Wan nujum. Dan juga bintang-bintang. Musakharatum bi amrih. Yang mengikut peredaran, yang mengikut peraturan yang Allah tetapkan. Kata bintang-bintang yang besar-besar, yang duduk, yang jauh. Ini Allah susun belaka perjalanannya. Allah Ta'ala menyusun semua perjalanan. Supaya tidak berlanggar antara satu sama lain. Supaya tidak bertentangan sistem. Sehingga akan menyusahkan manusia. Semua sistem alam ini Allah Ta'ala buat untuk mudahkan manusia. Manfaat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan semuanya itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berfikir. Liqaumin yaqilun, Allah tegaskan lagi. Tadi liqaumin yatafakkarun, untuk orang yang bertafakur. Ini untuk kaum yang berfikir. Dengan pantas, dengan cepat mereka melihatnya. Wa huwa alladhi, dan dia Allah. Kata Allah lagi. Wa ma dzara'a lakum, dan apa yang Allah ciptakan bagi kamu. Fil ard, di muka bumi ini. Mukhtalifan alwanuhu. Berbagai perkara yang beraneka warnanya. Bila Allah menyebut perkataan mukhtalifan alwanuh, yakni pelbagai bentuk dan jenis. Bila Allah jadikan pokok ni
pokok tu ada jenis ni, jenis ni, jenis ni. Ada yang kecil, ada yang besar, ada hijau, ada yang warna kuning, sekian. Ini dipanggil mukhtalifan alwanu. Semua pohon-pohon ini mewakili warna-warna mereka. Yang menjadikan bukan sekadar manusia ni makan buah, dapat manfaat buah, bukan mereka dapat menenangkan pandangan mereka. Yang kita dah sebut tadi, lawa, cantik. Bukankah manusia cenderung kepada warna-warni? Kalau kita nama manusia, kita tak macam binatang. Binatang tak cenderung pada warna. Dia satu benda je. Kita ialah makhluk yang cenderung pada warna-warni. Sebab itu warna kita macam-macam. Hari ni pakai baju oranye, esok pakai baju hijau, lusa pakai baju biru. Kemudian pakai baju merah. Warna-warni. Setiap tahun tu tengok almari kita warna-warni. Lebih pada pelangi. Banyak pada warna pelangi. Itu kecenderungan manusia. Sebagaimana dia cenderung melihat warna-warni. Kita bila beli kereta, dia kata, okay, warna ni, warna ni, warna ni. Pilih kereta satu hal, pilih warna pun satu hal lagi. Jadi tak sampai dari kereta, warna saya nak tak ada Ustaz. Warna kita nak. Kerana kecenderungan. Habis warna ni kena tunggu lama ni. 5 tahun. 5 tahun saya tunggu warna. Kan kata 5 bulan. Orang tunggu warna. Kita buat rumah nak ada warna. Cat macam ni, cat macam tu. Itu kecenderungan manusia. Dan oleh kerana itu Allah jadikan alam ini warna-warni sebagai sumber inspirasi manusia itu sendiri. Untuk mereka rasa bahagia. Ulama psikologi buat kajian. Apa hubung kait warna dengan kecenderungan manusia. Dengan motivasi manusia. Bukan setengah-setengah warna yang memberikan manusia rasa semangat, rasa nak bawa laju, rasa itu dan rasa ini. Ini semua kecenderungan yang wujud. Secara fitrah. Bukan warna tadi merawat penyakit. Setengah-setengah warna merawat penyakit. Saya ingat ada seorang profesor bernama Dr. Kurkur. Seorang doktor di Lebanon. Dia cerita di England ada satu jambatan tempat orang bunuh diri. Orang yang frah-frah tu, yang ada masalah-masalah, dia bunuh diri kat jambatan. Jadi mereka buat kajian sebab macam mana nak tangani masalah bunuh diri. Seorang mencadangkan kita cat jambatan tu warna hijau. Kerana orang nak bunuh diri, dia berserabut otak dia. Bila tengok warna, dia menenangkan dia. Nampak benda tu simple. Tapi ia mempengaruhi emosi manusia. Bila orang nak bunuh diri, tak berapa jadi nak bunuh diri. Sebab nampak lawa jambatan ni. Menenangkan dirinya. Akhirnya kadar bunuh diri menurun secara mendadak. Faktor-faktor ini, dia mainkan peranan. Kita pergi kedai makan. Kalau warna kedai makan tu tak menarik, kita duduk pun rasa panas. Warna dia warna panas. Kalau warna dia sejuk-sejuk, duduk lama. Kita minum air segelas je tapi duduk lama. Kerana warna dia menarik. Semua ini merupakan yang Allah Ta'ala ciptakan bila Allah menyebut mukhtalifan alwanuh. Kami jadikan keperbagian warna sebagai satu nikmat. Yang saya katakan punca yang menjadi fungsi terapi, perubatan, keindahan, kecantikan dan lain-lain. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Dan ini semua ialah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang juga berfikir. Disebut kataan yatafakkarun, yaqilun, yatadhakkarun dengan makna yang hampir sama. Walaupun mungkin fungsi yang berlainan untuk menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Allah. Kata Allah lagi, wa huwal ladzi, dan dia Allah sakharal bahr, memudahkan bagi kamu laut sebagai sumber yang pelbagai. Contoh memang laut tu ombak besar. Laut tu mungkin berlakunya ribut dan taufan sebagainya. Tapi kejadian tu kekerapannya berbanding dengan sifat aman laut tadi jauh lebih banyak. Memang di laut tu adalah malapetaka dia. Adalah bahaya dia. Tetapi manfaat yang kalau kita sebut, kalau bisnes ada untung ada rugi. Maka tak ada masalah kalau rugi sikit, untung banyak. Demikian laut. Allah jadikan laut itu sebagai keuntungan manusia. Ya memang ada beberapa kita katakan musibah-musibah di laut yang pelbagai. Namun secara umumnya laut ini ialah kemudahan untuk manusia. Yang Allah Ta'ala ciptakan. Antaranya kata Allah, litakulu, untuk kamu makan minhu, daripada laut, lahman tariyan, daging yang lembut. Kata Allah Ta'ala tak sebut samakan, ikan. Dan kita tahu dalam laut tu tak ada lembu. Tak ada kambing. Tak ada benda tu. Atau mungkin ada nama yang sama. Tapi dia bukan benda tu. Mama kita sebut singa laut, anjing laut, kuda laut. Sifat dalam
Dalam laut tadi, kalau kita sebut, dia tak ada benda yang disifatkan sebagai benda yang berdaging. Yang dagingnya mungkin kita sebut kambing, lembu, unta dan sebagainya. Tapi kenapa Allah menamakan ikan sebagai daging? Lahman tariyan. Pertama disebut lahman, daging. Isi, daging. Kerana fungsinya seperti daging. Yang kedua, tariyan. Apa maksud tariyan? Lembut. Yang memudahkan penghadaman, yang baik untuk perut kamu. Dan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Allah jadikan ikan-ikan di laut tu semua sifatnya lembut. Daging dia lembut. Tak kira ikan apa, dagingnya lembut. Mudah dihadap. Bagus untuk usus kita, bagus untuk perut kita. Allah menamakan sebagai lahman, daging, kerana fungsinya yang mengenyangkan kamu sebagaimana daging. Kan kalau makan daging, kenyang. Demikian juga ikan. Tidak disebut ikan supaya kita mengetahui bahawa ikan tadi fungsinya juga dagingnya. Tetapi dagingnya lebih unik kerana Allah menyebut perkataan tariyan. Tariyan maksudnya lembut, yang baik, yang mudah penghadaman untuk kamu sebagai satu nikmat Allah Ta'ala kepada kamu. Kemudian kata Allah lagi, وَتَسْتَخْرِجُ, dan kamu boleh keluarkan daripada laut tadi, hilyatan, segala perhiasan-perhiasan. Batu permata ada dalam laut. Mutiara ada dalam laut. Lu'lu' dan marjan. Yang merupakan satu kekayaan untuk kamu, perhiasan untuk kamu. Ini menunjukkan dalil boleh berhias dengan segala hiasan dalam laut. Artinya batu permata tadi halal sebagai perhiasan. Dan Allah Ta'ala menyebut kamu. Kamu ni lelaki perempuan sama. Sebab itu lelaki harus memakai lu'lu' ataupun memakai mutiara. Tak salah. Lelaki dia nak pakai cincin mutiara. Asalkan hiliah tadi tak menyamai perempuan, dia tak pakai rantai. Kalau nak pakai cincin mutiara, cincin bahan-bahan ataupun kita sebut batu permata lautan, harus. Dibolehkan, dibenarkan. Dan ini juga satu nikmat, kekayaan. Talbasunha, yang kamu pakai. Ini dalil boleh pakai. Emas dan perak hal lain. Perbahasan lain, kan ada hadisnya. Tapi untuk semua benda selain pada emas dan perak yang ada dalam laut. Dan laut ini, semua batu-batu permatanya, semua mutiara-mutiaranya halal dipakai oleh perempuan, halal dipakai oleh lelaki. Tapi dengan syarat. Syaratnya bahawa perhiasan tadi, dibentuk perhiasan tidak menyamai jantina yang berbeza. Maksudnya, kalau silsilah, rantai yang memang menjadi hiasan wanita, maka haram lelaki pakai. Rantai kosong pun tak boleh. Jangan kata rantai ada hiasan dan sebagainya. Ataupun tuk, kita sebut sebagai gelang pun tak boleh. Tapi cincin boleh. Kerana satu-satu hiasan bagi lelaki ialah cincin. Gelang bukan perhiasan lelaki, rantai bukan perhiasan lelaki. Yang menjadi perhiasan lelaki ialah cincin. Dan Nabi SAW bercincin. Dan cincin Rasulullah daripada perak. Dan hadis yang banyak tentang takhatum ataupun memakai cincin yang merupakan keharusan dan sunat. Jadi maksud talbasunah kamu pakai, yang kamu boleh gunakan perhiasan tadi dengan syarat tidak menyamai jantina lain. Jadi kalau sekiranya seorang lelaki dia nak pakai baju tapi bertatahkan permata. Baju dia tatah permata dan mutiara, apakah harus? Harus. Kan ini bentuk pakaian. Bukan bentuk perhiasan gelang dan sebagainya. Baju dia ni, butang dia daripada semua mutiara. Mutiara semua sampai bawah mutiara. Boleh tak? Boleh. Harus. Atau semua batu permata dari lautan. Dia benarkan. Kerana ia bukan perhiasan wanita pada ketika itu. Watarul fulka, dan kamu melihat kapal-kapal. Perkataan ful, yakni sufun, kapal-kapal yang besar. Ya, kapal kecil tak nampak nikmat. Kapal-kapal yang besar kamu tengok. Mawakhira fih, yang berlayar padanya. Yang berlayar di atas permukaan laut, kata Allah. Walitabtagu, dan untuk kamu jadikan laut itu mencari kekayaan pendapatan kamu min fadlihi, daripada kurniaan Allah, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur pada Allah. Dan Allah lihat, Allah tunjuk kepada kita fungsi laut. Allah mudahkan laut untuk kita. Kita boleh bergerak ke sana ke sini ke laut. Ya, walaupun kita kata mungkin ada di laut tadi ada ombak kuat. Tapi dia punya persentage ombak kuat dengan ombak tenang jauh lebih banyak ombak yang tenang tadi. Sama juga macam darat. Darat ni pun ada banjir. Hujan kadang-kadang menyebabkan banjir. Tapi persentage banjir dengan manfaatnya satu persentage yang sedikit. Mungkin banjir hujung tahun banjir. Lepas tu okey. Kerana semua nikmat Allah ada ujian-ujiannya. Sebagai peringatan.
Oh, nikmat ini Allah boleh tukar jadi bala. Laut yang kamu cari rezeki, yang kamu cari kemewahan, laut ini juga boleh tenggelamkan kamu. Ni air hujan yang turun, yang beri manfaat pada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ternakan-ternakan. Air hujan ini juga boleh binasakan kamu. Artinya kalau kamu bersyukur, maka Allah selamatkan kamu dari kebinasan. Kalau kamu kufur, maka ini peringatan Allah pada kamu. Sebelum datang azab yang lebih besar. Kata Allah lagi, wa alqa fil ard, dan Allah jadikan di muka bumi ini rawasiya, gunung ganang, antamida bikum, yang akan mengukuhkan kamu. Tak jadi gempa bumi dia adanya pasak-pasak ini. Adanya gunung ganang, bukit-bukit. Wa anharan, dan Allah mengalirkan kepada kamu sungai-sungai. Wa subulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, yang dengannya kamu dapat sampai ke tempat yang kamu nak pergi. Contoh jalan ni yang kita tengok hari ni orang buat jalan tar, buat sekian-sekian. Sebenarnya jalan ini fitrah manusia. Manusia semenjak dulu memang ada jalan. Tak kira di laut, tak kira di darat. Walaupun hari ni kita yang tengok dengan sistem pembinaan jalan yang canggih hari ini. Sebenarnya dia dulu memang dah ada jalan. Hajat manusia pada jalan ini telah diilhamkan oleh Allah. Sebab manusia bila ke mana-mana dia ada jalan dia. Pada zaman Umar Al-Khattab, di setiap perjalanan dia letakkan wakaf-wakaf untuk berehat pada musafir dan sumber air. Demikian juga zaman Umar bin Abdul Aziz. Maknanya jalan ni benda fitrah, tak tunggu jalan tar macam kita hari ni. Sejak dulu lagi ada jalan. Baik di darat, baik di laut. Di mana tempat? Kerana yang menciptakan jalan ini, yakni Allah ilhamkan fitrah buat jalan inilah Allah Ta'ala yang ilhamkan. Sehingga manusia cenderung untuk buat jalan. Kita kalau kat kebun pun kita buat jalan. Ni jalan. Lalu kita akan lalu ikut situ selalu. Akhir sampai mana tu jalan. Binatang-binatang dalam hutan, walaupun nampak hutan tu bersepah, dia pun ada jalan dia. Dia akan berak, dia merata-rata jalannya untuk tunjukkan ini laluan dia. Dan dia akan lalu situ je. Binatang lain pun lalu ikut situ. Laluan dia sama. Kerana fitrah jalan tadi Allah ilhamkan pada semua makhluk. Baik manusia ataupun binatang. Dan ini satu nikmat yang memendekkan perjalanan. Dek kerana di jalan tadi dia mudah berjalan. Dia pendek perjalanan berbanding tak ada jalan. Sebab bila tak ada jalan kita dah meraba-raba nak ikut mana, nak ikut mana. Maka bila Allah letakkan ilham pada manusia untuk buat jalan, maka dia memudahkan. Kemudian kata Allah, wa alamatin, dan segala tanda-tanda. Maksud alamat ay amarat wa ma'alim tastadilluna biha ala turki naharan kal jibali was suhul. Allah jadikan setiap tempat yang kamu lalui ada alamat-alamat sehingga kamu cam tempat tu. Contoh kadang-kadang kita nak cam tempat tu, okey ada bukit kat sini. Ada pokok kelapa 2 batang sini. Kita akan jadikan alam sekeliling kita sebagai tanda, alamat. Akhirnya kita boleh kenal satu tempat kerana alamat kita letak. Ya hari ni dengan evolusi ilmu yang manusia, yang Allah beri pada manusia, kita ada signboard papan tanda. Dulu-dulu sebelum ada papan tanda, macam mana orang tanda sesuatu? Dengan alam ini. Dengan alam. Seperti dia tengok bukit, okey bukit ni kat sini. Belah kanan bukit. Atau okey kat sini. Dia dah tanda benda-benda yang ni. Yang benda-benda yang menjadi punca manusia mudah menjumpai sesuatu. Ada seorang hamba Allah. Dia duduk belajar mengaji lama luar negara. Dia balik tak kenal rumah dia. Tak kenal rumah dia. Lalu yang driver taksi ni tanya, beca. Ini cerita almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia balik daripada Deoban India. Lama puluhan tahun. Lepas tu pergi Mesir. Dia pun balik Malaysia. Rumah dia tak ingat. Tapi dia kata dia ingat ada pokok ceri. Pokok ceri. Rumah dia ni dekat dengan pokok ceri. Dia cam pokok ceri. Bila kata rumahmu kat mana ni? Tak perasan rumah kat mana. Tapi ada pokok ceri. Ini panggil alamat. Kita tuan-tuan kalau pergi mana-mana mesti kita ada cam, kita ada mark ataupun kita tanda kat mana-mana. Kalau hari ni kita tanda bangunan lah. Okey ni bangunan Risda. Nak pergi ke Ampang, oh Risda nampak belah kanan. Nak ke mana? Hadramaut. Contoh. Macam lah jalan dia. Sebelah dia ada jual kereta. Kita perasan. Ni jalan berapa? Jalan Tasik 2, jalan Guru 2. Artinya bila kita pergi jalan mana-mana, kita mesti letak satu signboard dalam kepala kita. Dalamnya dia ada tempat jual kereta, dia ada jejantas, dia ada kubri, dia ada benda. Ini alamat. Merupakan salah satu daripada cara Allah mudahkan manusia berjalan. Kalau dulu kita katakan gunung ganang, sungai, laut, ini semua tanda.
Rumah dia tepi laut, rumah dia tepi sungai. Kalau kita tanya orang, rumah dia kat mana? Rumah dia ni Ustaz, sebelah jambatan. Atau rumah dia dekat dengan kebun kelapa. Rumah dia dekat dengan kaki air sungai. Rumah dia dekat laut. Kita akan sebut alamat ini. Dan ini salah satu daripada ciptaan Allah pada manusia. Sehingga manusia dengan itu dapat kenal tempat yang nak dituju. Tapi jangan kita pula silap alamat. Ada seorang hamba Allah, ini cerita betul lah. Dia nak pergi rumah kawan dia. Dia beritahu tanya kat mana? Dulu ada lembu 2 ekor kat sini, dia kata. Dia ingat lembu tu tak bergerak. Ada lembu 2 ekor. Jadi yang dia beritahu pening macam nak cari lembu 2 ekor. Sebab tu je yang sedang sempat dia markkan atau sempat dia tanda. Kita kalau sebut alamat benda tak bergerak. Benda yang tak bergerak. Gunung, ganang, sungai, laut. Ataupun mungkin rumah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita ke kubur. Nak pergi ke kubur mak kita, lama tak ke kubur mak kita. Apa alamat dia? Kita kata dia sebelah kubur yang warna sekian. Atau sebelah kubur, kita gunakan kubur lain untuk tanda kubur mak kita. Kubur ayah kita. Ini alamat. Yang merupakan salah satu ilmu yang Allah beri pada manusia, memudahkan urusan mereka. Kalau tidak tuan-tuan kita tak tahu nak ke mana. Alamat tadi. Kemudian kata Allah, wa bin najmi, dan dengan bintang-bintang, hum yahtadun, mereka jadikan sebagai cara mengenali tempat. Tetapi mungkin hari ini kita ambil benda dah masak. Dulu Allah beri benda yang fresh untuk manusia jadikan sumber. Hari ini semua benda tu dah proses. Maksudnya kalau dulu tuan-tuan, kita nak tahu waktu solat kita ikut bayang. Hari ni nak tahu waktu solat tengok jam. Tapi apa yang kita tengok jam hari ni, tak pernah menyalahi bayang yang menunjukkan waktu solat. Bila cahaya merah hilang, menandakan waktu isyak. Sama dengan jam yang menunjukkan waktu isyak. Sebab kita dapat yang dah diproses. Hari ni tuan-tuan nak ke mana, tuan-tuan guna Waze, tuan-tuan guna map itu, map ini. Itu benda yang dah diproses. Asasnya Allah jadikan bintang-bintang di langit sebagai alamat-alamat perjalanan. Orang-orang laut tahu. Dulu sebab orang Islam menguasai jalan laut. Bila mereka pertama mencipta alat yang bernama astrolabe. Yang mengukur jauh dekat bintang tadi dengan daratan yang hampir dengannya. Sehingga waktu itu Vasco da Gama, kalau kita baca sejarah, belajar dengan seorang pelaut terkenal Islam yang disebut Singa Laut. Namanya Ibnu Majid. Vasco da Gama ni orang pertama yang keliling Tanjung Pengharapan, buat pusat Portugis di Goa, India. Yang membuka laluan untuk penjajah daripada Eropah datang ke Asia Tenggara. Dan disebabkan mereka tidak mahu laluan yang dikuasai oleh kerajaan Osmania. Mereka nak cari jalan baru. Tapi waktu dia minta belajar daripada Ibnu Majid, dia tak beritahu sebab apa. Ibnu Majid orang Islam ni jenis tak kedekut ilmu. Dia ajar ilmu. Maka kerana Ibnu Majid ni pakar di bidang laut, dia tahu jalan lain. Dia bukan sekadar tahu jalan ni, jalan-jalan lain. Jalan yang tak kena tour pun dia tahu. Yang kena tour pun. Sebab mereka yang ni orang Eropah menganggap kerajaan Osmania mengenakan bayaran cukai yang tinggi pada mereka. Jadi mereka mesti cari jalan baru. Jalan tak ada tour. Lalu mereka minta daripada Vasco da Gama ditugaskan oleh Putera Henry daripada pemerintah daripada Portugis atau Portugal untuk mencari jalan baru. Tidak melalui jalan Osmania. Maka Ibnu Majid ni ialah kepakaran dia ialah mengetahui bintang dan di mana tempat yang hampir dan dekat. Sebab kapal bila berlayar tengah laut, dia tak berani berlayar tengah-tengah macam tu sehingga dia boleh tenggelam, risiko tinggi. Dia akan berlayar yang hampir dengan daratan. Supaya kalau berlaku apa-apa dia boleh cepat ke darat cari bekalan, menyelamatkan diri daripada ribut dan segala benda-benda yang pelaut-pelaut ni tahu. Dia akan cuba berlayar biar hampir dengan pulau, kalau berlaku ribut boleh berlindung belakang pulau. Dan ilmu tadi, bila waktu malam mereka bergerak, sumbernya apa? Bintang-bintang. Bukan yang berlayar di tengah padang pasir. Padang pasir pun orang panggil berlayar. Sebab kalau kita duduk tengah padang pasir, sama macam kita duduk tengah laut, tak tahu nak ke mana. Contoh kalau tuan-tuan duduk tengah padang pasir, tak tahu nak ke mana. Kerana bentuknya seperti laut. Timbunan bukit-bukit padang pasir sama seperti ombak-ombak di lautan. Sehingga orang boleh sesat padang pasir dan mati. Sebagaimana orang boleh sesat di tengah laut. Kalau tidak kerana bintang-bintang yang menjadi dalil untuk mereka mengetahui tempat yang berhampiran, tempat yang dekat, arah yang dekat dan sebagainya, nescaya manusia akan mengalami kesukaran.
Maka Allah Ta'ala kata, akulah yang menjadikan bintang-bintang petunjuk jalan. Wa alamatin wa bin najmi, dan dengan bintang-bintang kamu mendapat petunjuk. Tuan-tuan, kalau kita perhati ayat daripada 10-16, semua Allah bilang-bilang nikmat Allah pada kita. Yang nikmat-nikmat ini tidak boleh disediakan oleh berhala-berhala tu, atau oleh mana-mana makhluk. Ia ialah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan untuk diberikan manfaat kepada manusia. Maka apakah kita tak bersyukur? Apakah ini tidak cukup untuk kita menguatkan keimanan, kesyukuran kita pada Allah? Allah sebut dalam banyak kali dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah lagi yang kamu cuba dustakan? Semua yang terbentang, semua yang kita nampak, wa iman nikmat yang atas, nikmat yang bawah, nikmat tumbuhan, nikmat alam binatang, nikmat diri kita sendiri, kesemuanya nikmat-nikmat yang datang daripada Allah. Supaya kita sentiasa membilang-bilang nikmat ini dan mensyukurinya dan merasa rendah diri dan merasa betapa kita Allah Ta'ala rahmati dengan segala nikmat ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.